Mana Cik Marasi boleh uh, tercetus idea nak membuat perniagaan mengeluarkan pembuatan plastik yang sebelum ni memang jarang dikuasai oleh golongan menengah. Dia sebenarnya apa yang tercetus idea ni ilham daripada Allah SWT juga. Mungkin banyak bercampur dengan kawan-kawan yang contoh macam yang cetuskan idea untuk saya masuk bidang ni adalah Tuan Haji Zainul Abidin daripada pegawai daripada Madri. Apabila terjumpa saya buat plastik, dia yang bagi semangat untuk buat packaging botol ini. Sebab dia nampak industri botol ini pertama memang suka, yang kedua kebanyakan usahawan dengan kat luar sana banyak perlu botol. Dan saya selepas dapat kata semangat daripada Tuan Haji kita cuba buat market survey. Apakah perlu saya ikut apa yang Tuan Haji cakap ataupun saya ikut naluri hati saya sendiri lah. Tapi bila saya buat market survey memang tepat lah apa yang Tuan Haji Zainul cakap. Kebanyakan usahawan industri yang hubung kait dengan botol ni kebanyakan daripada industri sos kicap, jus, kodia. Mereka ni tertekan dengan bangsa asing, di mana setiap pembelian wajib kena minimum order yang tinggi. Jadi tiba ni saya ambil semata-mata nak bukan untuk diri saya, tapi lebih kepada untuk masyarakat. Bila saya balik, saya buat isyarat dan saya cuba teruskan perjuangan apa yang Tuan Haji cakap. Syukur Alhamdulillah, kita mula dengan 2 biji mesin pada masa tu. Saya gagah kita buat. Kita mula dengan SB Bank waktu tu tahun 2005. Okay, saya dah start dah buat botol dari masa ke masa dan memang nampak kesungguhan daripada market ni memang sangat-sangat perlu sokongan untuk industri botol. Dan ada juga yang datang berjumpa dengan saya, dia bersyukur kata apa ada orang Melayu yang buat, dan saya beritahu dekat mereka tak perlu bersyukur dekat saya. Kita syukur kepada Allah SWT sebab dia yang atur semua. Jadi waktu Cik Rasid memulakan perniagaan ini, sudah pasti mesti ada sokongan daripada agensi kerajaan seperti SME Corp. Jadi Cik Rasid boleh ceritakan tak apa jenis geran ataupun dana yang dibantu? Yang tu memang tepat sekali ya. Sebenarnya Elah ni bukan saya hak milik saya seorang. Sebenarnya Elah ni hak milik kita semua lah. Di mana agensi-agensi yang banyak bantu Elah ni bukan kata SME Corp saja, tapi seluruh agensi yang ada di Malaysia ni, termasuk dengan Maida, Pertanian, Pharma, Mara, SME Bank, SME Corp, boleh katakan semualah yang bantu Elah. Kalau tidak Elah kita tengok tak akan boleh ditipu macam ni lah. Pada saya dapat 2 kali tak silap geran. Yang pertama kita dapat memang tanpa interview daripada Datuk sendiri, dan geran yang kedua betul-betul kita dapat, tapi yang boleh jadi ngam dengan dia baik rapat dengan Datuk Afsar ni, dia sendiri yang interview. Sebab mungkin dia takut ada kita salah guna geran yang dia bagi ni. Jadi syukur Alhamdulillah, apabila diinterview oleh sebelah panel yang tu SME Bank, SME Corp semua sebelah panel termasuk Mara lah. Jadi saya geran saya yang kedua diluluskan sebanyak 500,000 daripada Datuk sendiri, dan Datuk sendiri bagi amanat dekat saya, Rashid, kalau boleh saya ingat sampai hari ni, dan insya-Allah benda ni pun saya dicerita dekat ahli keluarga semua supaya mereka jangan salah guna geran yang dapat daripada SME Corp. Sebab ini adalah satu amanat untuk kita. Contoh kalau kita tengok daripada 2 jenis item yang kita buat, 2 jenis item tu kita dapat pinjaman daripada Mara sebanyak 500,000, dan 500,000 lagi kita dapat grant daripada SME Corp untuk mengembangkan perniagaan. Dan saya terima amanat daripada Datuk Afsar ni, Alhamdulillah saya lakukan dengan terbaik, dan syukur Alhamdulillah kalau kita tengok hari ni bukan kata 2 ataupun 4 biji jenis, boleh dikatakan hampir 200 jenis lebih yang kita buat. Jenis plastik atau plastik. Tadi Cik maklumkan yang geran kedua 500,000 daripada SME Corp dan juga daripada Mara 500,000. Mara sebagai pinjaman.
Yang grant pertama dari SMA Corp berapa? Yang tu 40,000 lebih. 40,000 lebih. Yang tu grant untuk komputer semua lah. Jadi combination all this grant, Encik bangunkan Life Universal dengan membeli permulaan 2 mesin. Kita beli 2 biji mesin dengan model sendiri lah. Cuma kita pinjam dekat Mara 500,000 untuk buat untuk buat acuan. Yang jadi masalah untuk industri pembuatan ni adalah dia punya modal terlalu teramat tinggi lah. Kalau kita tengok kat pasaran biji mesin pun ratus ribu sampai juta. Jadi Alive hari ni apa yang terlintas kat dalam hati saya kalau boleh nak cuba buat lebih yang terbaik untuk masyarakat, tapi bukan untuk dia sendiri lah. Lillahi ta'ala saya cakap, setiap grant yang saya terima ni adalah bukan hak milik saya, tapi hak milik umum, di mana sebagai pemegang amanah saya wajib atas diri saya dan juga saya punya tim untuk buat yang terbaik untuk masyarakat lah. Boleh saya tahu mesin apa yang diperlukan untuk membuat botol plastik? Dia kalau ikut mesin yang kita ada ni memang yang tak berapa canggih lah, dengan padan dengan kemampuan kita. Kalau kita tengok mesin yang bagus lagi daripada Jepun, tapi di sini kita boleh kata majoriti kita hanya guna 100% China ni mesin, sebab ikut kemampuan kita takat tu je. Maksudnya mesin acuan ke mesin apa? Mesin sekali kalau acuan memang sangat mahal lah. Kalau kita tengok sampai 200-300 ribu. Yang tu yang kita tengok. Kebanyakan kita punya model hangus semua dekat acuan tu. Di sini kalau saya dapat orang kata special daripada SMA Corp untuk bantu Alive, insya-Allah kita boleh pergi jauh lagi. Sebab saya tengok sini saya ada join dengan persatuan pasar malam. Masalah mereka dapat plastik bag yang tak konsisten lah harga. Sedangkan kita mampu untuk buat, cuma kita tak ada modal untuk nak kembang. Okey, saya kaitkan Life Universal ni dah mula operasi 2005 Rashid. Jadi sehingga sekarang kalau Rashid boleh kongsi pulangan kasar secara bulanan, pengeluaran plastik jumlah dia berapa? Sebelum ni kita punya jualan agak daripada 1 juta ke 1 juta lebih lah untuk sebulan. Setahun lebih kurang dalam 20 juta ke atas. 20 juta botol plastik? Bukan, ringgit. Setahun? Setahun. Sehingga sekarang? Tapi cuma tahun lepas agak kurang sikit sebab kita diuji dengan berbagai macam, contoh macam banyak industri botol spesialis Chinese lah, mereka cuba berpakat untuk nak jatuhkan Alive. Dan mereka boleh katakan hampir berjaya lah. Itu yang saya bawa diri pergi untuk muhasabah diri tu. Okey. Jadi saya nak kaitkan dengan pasaran Alive. Kalau dari segi pasaran, insya-Allah kalau dari segi saya sendiri, saya yakin dengan pasaran sebab baru ni kita pergi buat umrah di Mekah dan kita juga kebetulan ada kenal dengan usahawan daripada Mekah. Mereka nak produk yang halal yang dibuat oleh kilang Islam, sebab mereka pun takut contoh dari segi pewarna dia. Kalau kita tengok di sini di Alive, pasal apa di Alive harga agak tinggi sedikit kalau bagi barang yang berwarna, sebab kita pakai halal ni. Kita tahu nak subhat, maksudnya subhat. Pasaran Alive ni di seluruh Malaysia? Seluruh Malaysia. Negara jiran ada? Dia sebenarnya yang ekspor ni customer, bukan kita. Orang ketiga. Tapi kalau ikut pasaran ekspor yang saya ada dalam tangan, preform lah. Memang permintaan sangat tinggi. Cuma bila kita kaji balik, kalau kita buat preform, sedangkan preform yang kita guna pakai dalam Malaysia pun hanya untuk tampung permintaan yang sedia ada. Itu pun tak sepenuh lah. Kalau kita tengok, kalau demand botol plastik 100%, Alive baru ambil tak sampai 10% tu. Daripada keseluruhan. Macam di premis Encik ni di sini, sehari boleh keluarkan berapa tan? Kalau ikut daripada kita punya kapasiti yang kita ada, boleh kena satu hari lebih kurang dalam 120,000 ke 200,000 sahaja. Pelbagai jenis botol plastik. Betul. So kesemuanya akan dipasarkan ke seluruh Malaysia. Yang tu pun kira tak sepenuh. Contoh macam kita ada juga buat dulu untuk Polomi, kita terpaksa stok. Kalau buat Polomi permintaan dia nak book, maksudnya kita tak boleh buat orang lain punya barang. Jadi bila kita bincang, lari daripada saya punya konsep lah. Konsep kita nak beramal.
Kalau kita tumpu satu, macam mana yang pengilang-pengilang kecil ni, contoh macam kita boleh nampak kita punya walk-in customer, boleh katakan hari-hari semua yang kecil-kecil, yang main dengan motor ada, yang main dengan kereta. Kalau kita concentrate, kita letak duit ke depan, macam mana nasib depan? Cik, kalau cik boleh kongsi kos untuk mengeluarkan katakanlah botol ini berapa kalau kos kalau ikut kos bahan mentah memang separuh lah, separuh daripada harga yang dijual di pasaran. Sebab tu bila kalau kita tengok ejen-ejen yang di Pahang ataupun di Kuala Lumpur yang mereka buat, contoh kita tolak ke mereka dengan harga 23 sen, mereka boleh jual sampai 55 sen, ikut masing-masing punya rezeki lah. Tapi kita guide mereka macam mana cara kita nak ni. Tapi kalau boleh jangan terlalu ambil fokus dekat untung tu, sebab kita lebih pada kalau boleh kita target untuk nak memastikan setiap hari ada usahawan pelapis. Bila kita jual dengan harga tinggi, macam mana nak wujud usahawan pelapis? Sama juga di Penang ni. Di Penang kalau kita tengok ada juga yang kita tengok botol tu ada yang murah, ada yang tinggi. Sebenarnya bukan tinggi, dia tinggi disebabkan halal dia tu. Okey, apa yang dimaksudkan pembuatan plastik yang halal? Yang halal ni dari segi pewarna, contoh macam ni kita tengok warna. Pewarna ni dia ada dua jenis pewarna. Satu dia daripada ingredient binatang. Kalau ingredient binatang dia bukan halal. Jadi kita utamakan ingredient yang halal, maksudnya kita pakai daripada tumbuhan. Sekilo baru ada 100 lebih hingga ke 300 ringgit sekilo. Tapi kalau untuk daripada daripada binatang, 20 ringgit sekilo. Jadi tumbuhan apa yang boleh menghasilkan warna? Yang ni tumbuhan, yang ni kita ada cert yang halal daripada supplier lah. Apa yang saya nampak di sini hari ni kan, memang kelemahan, yang ni bukan kelemahan yang saya nampak sebenarnya, macam orang Melayu ni kita kalah dekat duit ni. Dan saya yakin kalau ada funder ataupun siapa-siapa yang ingin bersama dengan saya sangat-sangat adu kan. Sebab kita boleh pergi jauh, dan saya amat yakin kita boleh pergi jauh sampai ekspor. Sebab pasaran ekspor dah, market dah mula buka mata dah. Kita cuba tengok pasaran China. China sendiri mereka memang pakar dalam bidang-bidang ni semua, tapi mereka masih lagi takut dengan orang Islam. Kenapa mereka takut dengan orang Islam? Kat sini kita kena kaji kenapa, mesti ada sebab. Sebab market Islam ni sangat-sangat besar, terutama dari segi produk halal. Kita tengok makanan halal. Tapi hari ni masyarakat di Arab Saudi dah mula buka mata. Mereka sendiri dah datang audit kilang dah. Tapi malangnya saya tak ada modal untuk nak invest mesin yang untuk keluarkan mereka punya kad tu. Yang tu mesin tu vacuum forming, ingat dekat 2 juta lebih tu. Yang tu yang kita tak boleh nak buat apa tu. Dan saya sendiri sedang cari mungkin rakan niaga yang daripada orang Islam yang betul-betul yang fokus semata-mata untuk berjihad kerana Allah kepada bahan packaging, bukan untuk kepentingan keuntungan. Yang tu yang sedang saya duk cari sampai hari ni lah. Kalau adik-adik siapa yang ada dengar jutawan yang di luar sana, kalau yang berminat boleh recommend dekat kita, insya-Allah. Memang kita nak cari sebab industri packaging ni, kalau kita tengok banyak sangat orang buat, tapi kebanyakan non bumi. Bila non bumi halal ni mereka tak penting sangat. Tapi kalau kita Islam, insya-Allah saya amat yakin. Memang kalau kita boleh buat, memang kita akan pergi lebih jauh lah. Tapi kita hanya konsentrate market Islam lah. Tak perlu kita nak takut pada non bumi. Sebab apa? Mereka bukan konsentrate halal sangat. Okey, saya cuba nak tekan amalan penggunaan botol plastik dengan sarannya kerajaan sekarang yang mahukan konsep kehidupan hijau. Jadi saya rasa mungkin ada pandangan peribadi di situ. Memang kita pernah dah lalui contoh macam bio green kan. Kita dah pernah cuba buat dia punya, dan dah berjaya dah pun. Cuma masalah dia punya dari segi sebut harga tu. Banyak kita punya pelanggan-pelanggan bila mereka lebih utamakan sebut harga. Tapi kalau kita bandingkan dengan luar, contoh macam Arab Saudi, dia ada cakap dengan saya, dia tak pentingkan harga. Yang penting bagi dia ada halal. Dan juga bio green tu. Jadi itu cuma masalah teknologi kita tak mampu nak sediakan. Okay, sasaran Life Universal ni untuk akan datang sasaran dia untuk pasaran, dari segi rangkaian. Kalau ikut saya punya planning, kita nak wujudkan
seboleh-bolehnya kita nak wujudkan kedai barangan plastik lah. Kenapa kita nak wujudkan kedai barangan plastik di bawah jenama Alive? Dia ada satu tujuan. Pertama, niat kita untuk nak standardkan harga di pasaran supaya bangsa-bangsa asing dia tak main lagi dengan harga. Kita tengok Persatuan Pasar Malam, bila saya cuba masuk join dengan Persatuan Pasar Malam, Persatuan Penjaja, banyak yang minta tolong dan merayu kat saya supaya buat sediakan semua jenis barang plastik, contoh especially barang plastik beg lah. Sebab apa? Kedai A mereka jual RM3.8, kedai B RM3.4, kedai C RM4 lebih, tak standard. Jadi mereka tak ada pilihan. Contoh macam botol sebelum ni, kenapa kita tengok kenapa Alive hari ni ditembak keliling, tapi tak elok kita cakap lah, termasuk dengan CR lah, bukan daripada orang Melayu, daripada orang asing. Saya sendiri sampai masuk ICU, tapi dengan izin Allah juga dia gagal lah. Sebab Allah tahu jangan kita. Kisah story kejayaan biasalah cik, dia turun dan naik. Mungkin tadi cik rasa potensi dari segi potensi kalau untuk botol plastik memang sangat-sangat baik, sangat-sangat baik. Kalau bukan kata botol plastik saya yang saya tengok, bila saya buat kajian, saya duduk bersama dengan Persatuan Pasar Malam, Persatuan Penjaja, mereka minta saya buat plastik bag. Sebab apa? Mereka pakai sehari saja kita bertan-tan. Itu baru Persatuan Pasar Malam di Pulau Pinang. Dan saya pula dah plan dah, memang buat perancangan dah untuk kita wujud kedai plastik seluruh Malaysia. Target kita 500 biji, di mana cara kita nak berniaga ni pun kita guna cara yang positif, cara kita nak tarik pelanggan. Contoh setiap yang kita plan ni, kita nak perniagaan yang kita cuba nak create ni bukan kita buat untuk show sendiri, tapi kita lebih pada nak bantu. Contoh setiap pelanggan kita akan bagi rebate 10%, tapi syarat kita ada letak syarat juga lah. Syarat dia kena jadi ahli ni, di mana kita bagi peluang pula ahli dia boleh dapat untung bila dia nak berniaga sendiri. Contoh kalau yang budak-budak student kalau jadi ahli, dia akan dapat rebate 10% daripada kedai yang kita akan buka nanti, di mana kedai ni dia akan claim dekat industri, maksudnya dia akan claim dekat Alive Universal. Saya boleh bagi macam tahun yang dijangka betul-betul kedai ni akan beroperasi? Dia sebenarnya saya hanya dia kalau ikut kita hanya tunggu funder saja. Kita hanya tunggu funder. Sebelum ni kita dah offer tabung haji lah. Tabung haji pun dah final stage lah, tapi kita tak tahu sampai tahap macam mana lah. Kalau kata tabung haji dah masuk dengan Alive, insya-Allah kita akan jalan secepat mungkin lah. Kita pun tak nak tunggu lagi, sebab apa? Banyak sangat lagi kita tunggu, lagi apa macam orang cakap, kesian dekat kita punya ni lah, apa Persatuan Pasar Malam dan Penjaja tu tadi. Sebab mereka memang berharap sangat. Contoh macam yang jual kuih, yang buat kuih raya, dapat yang ni harga lain, tak sama harga. Jadi banyak yang mai daripada Pahang pun sampai cakap harga kita walaupun samput dengan transport cost sampai ke Pahang masih lagi murah, 2-3%. Yang ni yang boleh membuat mereka start perniagaan walaupun kecil. Tujuan kita memang kita nak menggalakkan, nak mewujudkan usahawan pelapis. Maksudnya saya rasa di sini, maksudnya pemain industri yang lain dalam industri ini, mereka meletak harga dengan boleh saya katakan suka hati atau macam mana? Memang suka hati. Sebab apa? Tak dikawal. Harga pembungkusan tak dikawal. Bawah Kementerian Perdagangan ini memang tak dikawal. Tak dikawal. Harga pembuatan plastik. Tak dikawal. Yang tu yang apa yang sebab kita sendiri dah buat survey dah. Kalau dekat Almor saja kita tengok plastik beg ada 5 jenis harga. 5 jenis harga. Kat situ kita nampak dah tak ada, bukan dikawal, harga tak dikawal. Ada persatuan tak dalam pembuatan plastik? Pembuatan plastik ni persatuan ada apa, tapi semua nan bumi. Pernah menyuarakan tapi kalau yang persatuan nan bumi ni kebanyakan depa letak duit depan. Depa tak letak kebajikan. Itu yang sedang saya usahakan hari ni. Jadi faktor ini membuatkan pengusaha berputra lambat untuk menemukan perniagaan. Antara ini faktor seperti harga barangan plastik dia mahal. Bila kita tengok macam
orang yang baru nak start perniagaan, mereka punya margin keuntungan terlalu nipis sampai mereka terlupa nak kira mereka punya diri sendiri punya income. Banyak juga kawan-kawan yang duduk mereka kata mereka untung, tapi bila kita kira cara detail balik mereka rugi. Sebab apa mereka tak kira hasil tip kalau mereka bangun 3-4 pagi. Contoh macam nak jual nasi lemak, dia bangun pukul berapa pagi, mereka tak kira. Jadi terakhir harapan Cik kepada industri pengurutan plastik ni, khususnya kepada usahawan Putra. Dia bukan kata untuk usahawan, kita akan bila kita pegang apa yang kita buat ni, insya-Allah saya yakin kita akan cuba mewujudkan usahawan pelapis yang baru termasuk anak-anak kita. Contoh tengok kalau kita tengok camca lah, kita tengok camca yang orang jual nasi lemak tu. Satu bungkus nasi lemak mesti satu camca. Saya kira dah paling kurang satu kedai dia pakai 50 biji yang paling common dia jual untuk sehari. Yang tu suri rumah tangga yang sendiri jual. Dia jual di depan rumah dia. Dan ada juga yang dapat 2000 biji. Jadi yang saya fokus hari ni, salah satu produk yang kita akan buat camca pakai buang. Salah satu kita punya fokus, di mana konsep untuk marketingnya kita dah ada plan lah, di mana kita akan kita agak indoor dan outdoor. Outdoor di mana kita punya marketing akan pergi sebis lah dengan gunakan brand. Di mana mereka tak perlu lagi nak pergi cari ke hypermarket kat kedai plastik. Benda tu akan main depan mereka sendiri dengan harga yang cukup dan patutan, tanpa buang mereka punya masa. Jadi jimat mereka punya masa untuk mereka nak pergi ni lah, nak pergi kedai nak beli dengan kos masa mereka. Jadi harga pun mahal. Yang ni harga murah tapi hantar depan rumah. Kita akan buat begitu, insya-Allah. Terima kasih Cik Malaysia atas perbualan ini. Tapi saya difahamkan hari ini kilang tutup. Tapi untuk televisyen saya perlukan